Okey, kita baca buku Syarah Bulughul Maram. Muka surat, siapa yang ada buku boleh buka muka surat 53. Muka surat 53. Masih dalam bab Al-Azan, hadis yang ke-169. Hadis 169. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu fil hadis at-tawil fi naumihim anis salati fi safar. Summa azana Bilalun fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin. Maksudnya daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah Nabi SAW dan para sahabat tertidur sehingga luput waktu salat ketika musafir. Kemudian bila melakukan azan, lalu Nabi Muhammad SAW mendirikan salat sebagaimana baginda lakukan setiap hari. Okey, maksud hadis ini ialah, hadis ini panjang. Dalam perjalanan balik daripada peperangan Khaybar yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Setelah Nabi pergi dalam peperangan Khaybar, kemudian balik, dalam perjalanan balik, singgah satu tempat. Sebab penat dah letih apa semua, Nabi pesan kepada Bilal, kalau kamu bangun solat subuh, waktu subuh kejutkan aku. Bilal kata, insya-Allah. Tapi akhirnya, semua tak bangun. Nabi tak bangun, Bilal tak bangun, sahabat tak bangun. Sebab apa? Kepenatan. Kemudian Nabi tersedar, tengok-tengok matahari dah terbit. Mana waktu subuh dah habis. Waktu subuh dah habis. Ini tengok ambil pengajaran. Hukumnya apa? Bila kita tersedar, bangun-bangun, waktu subuh dah habis. Apa patut kita buat? Hadis ini sebagai panduan. Summa azana Bilalun. Nabi pun suruh Bilal melakukan azan. Nabi suruh Bilal melakukan azan. Bila ni? Azan apa? Azan subuh. Bila ni? Bukan masuk waktu. Waktu dah habis. Waktu dah habis. Maknanya, pengajarannya apa? Kalau kita musafir, kita ada kumpulan ramai, walaupun waktu dah habis, kita boleh melakukan azan. Tapi syaratnya, kita bukan sengaja. Bukan sengaja. Kita musafir, pergi duduk kat hutan ke, bangun-bangun, cerah. Pukul 8. Sunat dilakukan azan. Walaupun waktu dah habis. Lepas tu, Nabi pun lepas bila azan, Nabi solat sunat subuh. Nabi solat sunat subuh walaupun waktu subuh dah habis. Pengajarannya apa? Bila kita bangun terlewat pukul 8 ke 8 pagi ataupun pukul 8.30, tapi kita jangan lakukan azan. Sebab kita duduk kat rumah kan, di masjid dah dilakukan azan. Ini yang tadi kena boleh lakukan azan bila kita musafir dan duduk dalam hutan ke tengah padang pasir, okey tak apa. Tapi kalau kita bangun lewat di rumah kita pukul 8, terbangun lewat, jangan lakukan azan. Sebab azan telah dilakukan di masjid kita yang tak dengar, kita yang tak bangun. Jadi apa kita kena buat kalau bangun lewat? Kita ambil wuduk, kemudian solat sunat subuh 2 rakaat. Solat sunat subuh 2 rakaat. Jangan tak solat. Sebab Nabi ni walaupun dah bangun, habis waktu, Nabi suruh Bilal melakukan azan dan lepas tu Nabi solat sunat subuh 2 rakaat. Ini satu antara solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Sebab solat sunat subuh ni kelebihannya sangat-sangat besar. Iaitu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian Nabi pun solat subuh. Sebagaimana baginda lakukan setiap hari. Dengar. Sebagaimana Nabi lakukan solat subuh sebelum hari-hari yang lain. Makna apa tu? Nabi solat subuh sebelum ni baca kuat. Maka bila bangun lewat pun, walaupun pukul 8, solat subuh baca kuat juga. Sebab Nabi buat sebagaimana buat hari-hari yang lain. Okey? Jadi kalau kita bangun pukul 8.30, waktu subuh dah habis, kita solat subuh. Nak baca perlahan ke baca kuat? Jawapannya baca kuat. Itu sunnah Nabi. Sama juga kalau terbalik. Kalau kita terlupa solat zuhur di siang hari, terlupa. Tiba-tiba malam baru kita teringat, kita pun solat zuhur. Baca kuat ke perlahan? Perlahan.
sebagaimana kita solat zuhur di siang hari. Okey? Jadi daripada hadis ini banyak pengajarannya. Bila kita terbangun lewat, kalau tengah padang pasir hutan, lakukan azan. Kalau kat rumah, tak payah lakukan azan. Yang kedua, solat sunat dulu. Solat sunat subuh. Yang ketiga, solat subuh macam biasa, baca kuat. Baca kuat. Dan yang keempat, solat subuh di sini, solat tunai, bukan qada. Jangan niat qada. Sebab kita bukan sengaja. Yang qada ni ialah orang yang meninggalkan solat subuh dengan sengaja. Ataupun melewatkan solat subuh dengan sengaja sampai habis waktu. Dia niat qada. Tapi kalau kita terbangun lewat, bukan sengaja, kita niat macam biasa je, bukan qadaan. Okey. Hadis 170. An Jabir radhiyallahu taala anhuma anna Nabi SAW ata al-Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya'a bi azan wahidin wa iqamataini. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi SAW datang ke Muzdalifah. Ini maksud Nabi melakukan hajatul wada'. Haji selamat tinggal, haji yang terakhir, yang pertama dan terakhir bagi Nabi. Jadi daripada Arafah, Nabi pergi ke Muzdalifah. Bila sampai Muzdalifah, apa Nabi buat? Nabi salat di Muzdalifah maghrib dan isya secara jamak. Bukan qasar, jamak sahaja. Dan dengan satu azan, wa iqamataini, dan dua qamat. Satu azan, sampai Muzdalifah dilakukan azan, kemudian qamat, Nabi solat maghrib dulu, ikut tertib. Kemudian habis maghrib, qamat sekali lagi untuk solat isya. 4 rakaat. Jadi kalau kita jamak, satu azan dan 2 kali iqamat. Kecuali di masjid lah. Okey. Hadis yang ke-171. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina al-maghrib wal isya bi iqamati wahidah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW menjamakkan, menghimpunkan salat maghrib dan isya dengan sekali iqamat. Tengok, ada dua hadis dan dua-dua sahih, dua-dua riwayat Muslim, tapi berbeza. Yang pertama, Nabi salat maghrib dan isya jamak, satu azan, 2 iqamah, 2 kali iqamat. Tapi hadis Ibnu Umar, hadis sahih juga, Nabi jamak maghrib dan isya dengan hanya satu qamat sahaja. Dua-dua sahih. Sebab tu ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan kalau kita jamak maghrib dengan isya ataupun zuhur dengan asar, ada pendapat mengatakan sekali azan 2 qamat. Ada pendapat mengatakan azan tak ada dan qamat hanya sekali saja berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ada mengatakan sekali azan, sekali qamat. Ada mengatakan azan saja tapi qamat pun tidak ada. Jadi ulama beza pendapat. Kita nak ambil yang mana pun tak salah. Sebab dua-dua hadis ni adalah sahih. Dan hadis yang ke-172. Wa zada Abu Daud fi kulli salatin wa fi riwayah wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dalam riwayat Abu Daud yang lain terdapat lafaz tidak dilakukan azan dan iqamah pada salah satu daripadanya. Ada juga yang riwayat mengatakan azan pun tak ada, qamat pun tak ada. Okey, kita baca pengajaran. Kita baca dulu pendapat ulama tentang bila kita solat jamak nak azan ke tak. Dan nak qamat ke tak. Kalau nak qamat, berapa kali qamat. Ada berbagai pendapat. Pendapat pertama, mazhab Hanafi, muka surat 55. Muka surat 55. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa kedua-dua salat tu, maghrib dan isya, dilaksanakan dengan sekali azan dan sekali iqamah. Mazhab Hanafi, sekali azan, sekali iqamah. Mana qamat masa nak salat maghrib, kemudian salat isya tak payah qamat. Ini mazhab Hanafi. Yang kedua, Imam Malik dan sebahagian ulama lain berpendapat bahawa kedua-dua salat ni, kalau kita jamak, maka kena 2 kali azan, 2 kali qamat. Ini mazhab Imam Malik. Yang ketiga, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Dan sebahagian ulama lain berpendapat bahawa kedua-dua salat ni, maghrib isya, kalau kita nak jamak,
dengan sekali azan sahaja. Sekali qamat je. Azan tak ada. Qamat sekali dan azan tak ada langsung. Pendapat yang keempat, Ishaq bin Rahaywah. Ishaq bin Rahawai. Dan sebahagian yang lain berpendapat bahawa kalau kita nak jamak solat maghrib isya ni dilaksanakan 2 kali qamat dan azan tidak ada. Dan yang kelima, pendapat mazhab Syafi'i, mazhab kita. Mazhab kita. Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat kedua-dua solat ni kalau kita nak jamak maghrib dan isya dilaksanakan dengan sekali azan dan 2 kali iqamat berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma. Caranya muazzin melakukan azan, kemudian qamat dan solat maghrib. Habis maghrib, qamat sekali lagi dan solat isya. Itu pendapat yang paling kuat dan juga pendapat mazhab kita. Siapa yang tak ada buku boleh order ataupun boleh beli di DBP, store DBP di Keramat. Buku ni Syarah Bulughul Maram boleh cari kat kedai ataupun di kedai DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Harga dia RM40. Jadi siapa yang tak ada buku boleh beli melalui Shopee. Ataupun boleh pergi ke store Dewan Bahasa dan Pustaka di Keramat, Kuala Lumpur. Kalau nak kita lambatlah. PKP pula ni. Okey, pengajaran daripada 3 hadis ni. Pengajaran daripada 3 hadis ni, pertama, dianjurkan azan dan iqamah walaupun di luar waktu solat yang terluput waktunya disebabkan tertidur. Daripada hadis ni, pengajaran pertama, dianjurkan, disunatkan melakukan azan dan iqamah walaupun waktu dah habis untuk melaksanakan solat fardu. Dan sebab apa dibolehkan? Sebab tertidur. Kalau bukan sebab tertidur, tak boleh. Ataupun kalau kita terbangun lewat dan ada masjid dah dilakukan azan, tak boleh lakukan azan. Yang kedua, dimaafkan bagi orang yang terlewat mendirikan salat pada waktunya disebabkan tertidur ataupun tidak sengaja. Dimaafkan, bukan jadi satu dosa. Dan kita pun tahu Nabi ni sekali ni je Nabi yang bangun-bangun dah habis waktu. Sekali je dalam hidup Nabi. Kemudian yang kedua, sebab apa Nabi terlewat? Sebab letih, penat. Dan penat dan letih pula sebab apa? Sebab balik daripada berjihad. Kita kadang-kadang terbangun lewat. Sebab apa? Sebab berjihad. Bukan. Sebab apa? Tidur lewat. Kalau tidur lewat, kenapa? Jadi sebab kita lewat tak sama dengan sebab Nabi lewat. Dan kita lewat pula bukan sekali, mungkin dah berpuluh kali. Jadi elakkan daripada bangun lewat subuh. Kadang-kadang puncanya kita tidur lewat. Pengajaran yang ketiga, solat fardu yang dilaksanakan di luar waktu kerana tertidur adalah dikira solat tunai, bukan qada. Jadi bila kita terbangun lewat, kita solat macam biasa, tunai, bukan qada. Yang keempat, solat di luar waktu boleh dilakukan secara berjemaah. Kalau kita terlewatkan, satu rumah bangun lewat, ada 5 orang. 5 orang ni semua solat. Maka kita salat berjemaah walaupun sudah pukul 8. Disunatkan. Yang kelima, disyariatkan 1 azan dan 2 iqamah untuk 2 salat yang dijamakkan. Sama ada Zuhur dengan Asar ataupun Maghrib dengan Isya. Kalau kita bukan berada di tempat kita lah, di tengah jalan ke, di hutan ke, di padang pasir ke, maka disunatkan azan dan 2 kali iqamah. Yang keenam, setiap salat fardu memiliki iqamahnya yang tersendiri. Salat maghrib qamat, salat isya pun qamat. Yang ketujuh, salat yang dilakukan di luar waktu haruslah dilaksanakan mengikut bentuk asal. Salat yang di luar waktu kena lakukan mengikut waktu asal. Kalau subuh kita baca kuat, maka kalau bangun pukul 8 pun kita baca kuat. Kalau zuhur kita baca perlahan, kita salat qada di waktu malam pun baca perlahan. Yang ke-8, harus mengerjakan salat rawatib. Harus kita kerjakan salat sunat rawatib bersama salat fardu sekalipun di luar waktunya. Yang ke-9, azan berperanan sebagai makluman pelaksanaan salat selain juga pemberitahuan maksudnya waktu salat. Kadang-kadang azan ni asasnya nak bagi tahu masuk waktu, tapi dalam kes tadi kita di hutan ke tengah padang pasir ke,
dan waktu pun dah habis, maka disunat juga azan. Bukan untuk bagi tahu masuk waktu, tapi nak bagi tahu ada pelaksanaan solat secara berjemaah. Yang ke-10, Rasulullah SAW ialah manusia biasa yang tidak terlepas daripada sifat lupa, tertidur dan sebagainya. Ini bukti manusia, Nabi ni adalah manusia biasa macam kita. Kadang-kadang Nabi lapar, kadang-kadang Nabi marah, kadang-kadang Nabi tertidur, kadang-kadang Nabi terbangun lewat. Sama dengan kita. Innama, Allah sebut dalam akhir surah Al-Kahfi, innama ana basyarum mislukum, aku adalah manusia seperti kamu je, sama lapar, sama marah, sama sejuk, sama panas. Tapi yang membezakan yuha ilayya, yang membezakan aku dengan kamu ialah diwahyukan kepada aku. Kamu tidak ada wahyu. Habis. Wallahu alam.